Dalam curitan Adila kali ini, aku ingin berkongsi kisah remajaku dengan para pendengar setia ruangan ini. Pada era 1980-an, anak-anak gadis yang berkahwin ketika usia muda bukanlah sesuatu yang pelik. Ramai kawan-kawan sekampungku yang tidak menyambung sekolah menengah telah berkahwin seawal usia mereka 16 tahun lagi. Sesiapa yang sudah meningkat usia 20-an tetapi belum berkahwin, mereka dianggap tidak laku atau andartu, anak dara tua. Mereka juga dipandang serong terutamanya oleh orang-orang tua. Aku juga mula dijodohkan oleh kedua-dua orang tuaku seawal usia 16 tahun, iaitu semasa aku masih di tingkatan 4 lagi. Muda sangat kan? Masih aku ingat lagi, waktu itu aku tinggal di asrama salah sebuah sekolah di Batu Pahat. Biasanya, ayah akan datang melawatku pada hujung minggu. Tapi kali ini, tiba-tiba saja ayah datang melawatku pada hari persekolahan, iaitu pada sebelah petang, sebab aku bersekolah sesi pagi. Seperti biasa, ayah pasti akan membawa juadah masakan ibu, buah-buahan dan biskut krim pisang kesukaanku. Hairan, kali ini ayah bawakan sekali hadiah jam tangan untuk aku. Nak dikatakan hadiah hari lahir, sudah lama terlepas tarikhnya. Tak kisahlah. Yang penting, jam tangan yang ayah belikan tu cantik sangat. Aku menyukainya sebab ketika itu, aku memang tiada jam di tangan. Setelah berbual-bual bertanya khabar sambil menikmati juadah air tangan ibu, akhirnya ayah memberitahu aku satu perkara yang tidak pernah terlintas dalam fikiranku. Kata ayah, kawan baiknya ingin menjodohkan aku dengan anak sulungnya. Aku terkejut sehingga tersembur nasi dan lauk ikan kicap yang sedang aku kunyah. Ayah menepuk-nepuk belakangku sambil mengulurkan bekas air yang berisi air nanas rebus yang ibu bekalkan. Sebenarnya, aku kenal sangat dengan kawan ayah dan anak sulungnya tu. Mereka adalah jiran sekampungku. Anaknya bekerja sebagai tentera udara. Aku gelar dia Mat Perang. Handsome juga orangnya. Tapi aku hanya menganggap mereka seperti saudaraku sendiri. Aku beritahu ayah yang aku minta masa untuk berfikir. Sebab sebelum ni, ibu juga ada memberitahu bahawa kawan baik ibu ingin menjodohkan aku dengan adiknya yang sedang belajar di UPM. Aku gelarkan dia Mamat Yu pula. Seorang lagi kawan ibu yang tinggal di kampung sebelah juga pernah bertanyakan aku untuk dijodohkan dengan seorang cikgu lepasan maktab yang baru mengajar. Aduh, pening kepalaku. Aku tak tahu nak pilih yang mana satu. Fikiranku jadi serabut kerana ayah seolah-olah begitu mendesak. Lebih serabut lagi apabila memikirkan yang aku bakal menghadapi SPM pada tahun hadapannya. Akhirnya atas pujukan ayah, aku pilih Mat Perang. Walaupun dalam hati aku sukakan Mamat Yu yang sekarang ini aku mendapat kabar bahawa beliau sudah mendapat gelaran Datuk. Kalau dulu aku pilih dia, tentu aku sudah bergelar Datin sekarang ni. Ku gembira di sampingmu, tiap waktu disayangi. Ku dibela dan dimanja dengan kasihmu yang murni. Kau membuatku terharu, cintamu setulus hati. Bukan pujuk dan rayuan, kata-katamu yang suci. Apabila di sisimu terlena bagai mimpi, hanya kau di hatiku, milikku yang abadi. Ku gembira di sampingmu yang memberi kepastian.
Maka bertunanglah aku secara tidak rasmi dengan mat perang tu. Lama juga tempoh pertunangan kami. Dari aku tingkatan 4 hinggalah tamat STPM. Aku pun sudah mula belajar menyayanginya sedikit demi sedikit. Walaupun tempoh pertunanganku agak lama, tapi aku tetap menjaga batasan. Aku tidak pernah keluar dating dengan dia. Kalau berjumpa pun hanya di rumah, bersaksikan ayah dan ibu. Sehinggalah pada satu hari aku mendapat tahu bahawa si mat perang tu mempunyai kekasih lain dan pernah dibawa pulang berjumpa keluarganya. Perempuan tu sangat cantik, putih melepak, gebu. Jauh bezalah jika dibandingkan dengan aku yang masih hingusan dan kurus kering pada masa tu. Lalu timbullah perasaan cemburu di hatiku. Tanpa berfikir panjang dan berbincang dengan keluarga, aku terus menghantar surat kepadanya minta putus. Nekat kan aku? Kejam pun ia juga. Beberapa hari kemudian, dia pulangkan semua surat serta gambar yang aku pernah beri kepadanya. Ibu dan ayah puas memujukku untuk menyambung kembali tali pertunanganku, tapi aku tidak mahu. Aku kecil hati dengan sikapnya yang langsung tidak berkata apa-apa. Memberi penjelasan tidak. Meminta penjelasanku juga tidak. Memujuk jauhlah sekali. Barulah aku sedar rupa-rupanya selama ini dia terpaksa bertunang denganku hanya kerana ingin menjaga hati ayah dan ibunya. Aku menangis berendam air mata mengenangkan sikap egonya itu. Tidak lama selepas peristiwa itu, aku mendapat tawaran belajar di salah sebuah maktab perguruan di Johor Bahru. Pada akhir tahun itu jugalah si mat perang berkahwin dengan kekasih hatinya yang gebu dan putih melepak tu. Aku berasa sedih juga sebab dialah cinta pertama aku. Tapi aku terima takdir Allah. Dia bukan jodohku. Aku teruskan belajar sehingga tamat 3 tahun pengajian dengan keputusan yang cemerlang. Sebenarnya semasa di maktab ramai juga yang ingin berkawan denganku. Tapi aku tidak melayannya. Aku hanya menganggap mereka tu sebagai sahabat saja. Kenapa? Sebab aku masih patah hati dengan si mat perang. Hati aku masih terluka dan belum sembuh lagi. Aku bimbang sekiranya dikecewakan sekali lagi dan aku tidak mahu pisang berbuah berkali-kali. Serba kekurangan
Akhirnya jodohku yang sebenar Allah Subhanahu Wa Taala kirimkan juga. Seawal aku mula mengajar di salah sebuah sekolah di daerah Segamat pada tahun 1988, ada seorang guru senior sering bercerita tentang anak saudaranya yang bertugas sebagai guru agama. Ustazlah kiranya anak saudaranya itu. Dialah jodoh aku. Tidak lama selepas itu, mak dan abah ustaz tu datang merisik. Ibu dan ayahku menerima dengan senang hati kerana secara kebetulan mereka adalah kawan lama ayah. Kami terus bertunang dan berkahwin pada tahun berikutnya. Begitulah, kalau sudah jodoh, tidak ke mana. Alhamdulillah, kami hidup bahagia sehingga dikurniakan seorang puteri. Suamiku seorang yang sangat baik, taat kepada mak dan abah, sayang pada keluarga, adik-beradik dan kawan-kawannya, serta rajin membantu urusan rumah tangga. Dia rajin dan pandai memasak kerana mak mentuaku memang pakar memasak. Suamilah yang selalu menyediakan juadah tengah hari kerana dia mengajar pada sesi petang, manakala aku mengajar pada sesi pagi. Selain mak mentua, dialah juga yang mengasuh anakku ketika aku mengajar. Kasih sayang dan keikhlasan yang ditunjukkannya membuatkan aku sangat menyayangi dan menyintainya sepenuh hati. Namun, bumi mana yang tidak ditimpa hujan? Laut mana yang tidak bergelora? Dalam usia perkahwinanku yang baru menjangkau 12 tahun, ujian datang melanda. Panas yang aku harapkan sampai ke petang, rupanya hujan turun di tengah hari. Allah lebih sayangkan suamiku. Dalam usia 40 tahun, Allah ambil semula dia daripada kami sekeluarga. Arwah suamiku sakit mengejut. Seminggu dirawat di hospital. Akhirnya dia kembali menghadap Yang Maha Esa, meninggalkan aku dan anakku yang masih sangat memerlukannya ketika itu. Bermulalah kehidupan aku dan anakku tanpa arwah di sisi. Aku teruskan hidup dengan sokongan ibu, ayah dan adik-adik. Alhamdulillah, aku mampu dan berjaya membesarkan anak tunggalku sehingga dia percaya menjawat kerjaya yang baik. Kini, usiaku sudah semakin senja. Aku juga sudah bersara. Anakku pun sudah berkahwin. Aku bersyukur kerana dikurniakan anak dan menantu yang baik. Moga sisa-sisa usiaku ini dapat aku abadikan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Kita memang dijodohkan bersama, sehati serta sejiwa. Walau esok atau akhir nanti, kita telah ditakdirkan bersama-sama. Wahai kekasih, bersabarlah menempuh hidup. Kita sedaya telah berusaha untuk berdua, tapi selagi